Maaf tuan-tuan, minggu kelima. Ini form pun tak buka lagi. Dia minggu kelima ni dia sekali-sekala, jadi tak recall. Lepas tu dah jadi atuk kan, baru dapat cucu. Biar tuan-tuan kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Kita sambung dalam membicarakan kitab Fiqh Al-Manhaj Asy-Syafi'i, di mana kita masih lagi membicarakan tentang fiqh kehakiman, dan kita dalam bab yang berkaitan dengan jawatan hakim. Daripada awal bicara fiqh kehakiman ini dengan pengertian, dengan hukum hakam, pensyariatan, kita dah masuk kepada perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat hakim. Kita selesai pada syarat, kita masih lagi pada syarat yang kelima, bersifat adil. Yang pertama kita dah bicarakan, mestilah seorang Islam. Yang kedua mestilah taklif, iaitu sudah baligh dan berakal. Kanak-kanak tak boleh jadi hakim. Yang ketiga mestilah merdeka, bukan seorang hamba. Keutamaan ialah lelaki, yang telah panjang lebar bicaranya. Dan yang kelima bersifat adil. Dan adil ini panjang bicara dia, yang mana adil ini menjauhi semua dosa besar. Kemudian yang keduanya tidak melakukan dosa kecil, bukan orang yang bersifat fasik. Ini kata berat jadi hakim ni. Dia tidak berterusan melakukan dosa kecil. Dan yang pertama tadi menjauhi semua dosa besar. Yang ketiga, akidahnya mesti betul. Kalau konsep ataupun konteks negara kita Malaysia, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia berfahaman Syiah, tidak boleh diterima. Mu'tazilah, Khawarij, fahaman-fahaman selepas daripada sahabat Nabi SAW timbulnya fahaman-fahaman ini. Dan juga mesti menjaga maruah. Kalau dia jenis yang tidak tahu malu lah dari segi adab dan akhlak, maka tidak layak juga menjadi hakim. Dan mestilah bersifat boleh dipercayai, ada siqahnya. Sebab nak mengelakkan perkara-perkara buruk yang menimpa, jika dia tidak boleh dipercayai, akan mudah terjebak sehingga melakukan perkara yang tidak benar daripada syarak. Itu hakim bersifat adil. Sebab itulah pada mazhab Asy-Syafi'i ini, jawatan hakim tidak boleh diberikan kepada pengamal bid'ah. Bid'ah tak kiralah apa sahaja. Kalau seorang hakim, dia pindah rumah, bila dia pindah rumah tu nak mengamalkan buang semah. Dulu-dulu lah ni, kata ada penunggu, kena bagi makan, dia kata. Sembelih ayam, sembelih kambing, lepas tu nak bagi makan. Bagi makan siapa? Kalau seorang hakim yang Muslim berteraskan kepada akidah yang benar, Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i ini menolak mereka yang ada mengamalkan bid'ah. Jadi bid'ah ni luas perbahasan dia. Dia bukan perbezaan pandangan furuk yang berbeza
antara mazhab. Jangan kita kata kalau tak kunut, itu bid'ah. Tidak kunut bukan bid'ah. Ada mazhab lain yang tidak berkunut. Kalau kita pergi ke Perlis, janganlah terkejut. Kita botol-botol poi Perlis ni sebab nak poi sempadan siam, nak pergi padang basah ni, tengah cuti nak shopping kata. Maghrib di masjid Perlis. Kebetulan berjemaahnya di belakang imam basah. Habis naik aja tidak rakaat kedua, imam tidak berkunut, dia pun subhanallah katakan. Jadi kita pergi Perlis, kita masuk rumah orang, jangan bawa porak kita yang untuk ikut. Imam Syafi'i ketika dia menjadi imam di masjid yang fahaman mazhabnya adalah mazhab Hanafi, dia datang ke situ lalu diberi penghormatan untuk menjadi imam sembahyang subuh yang semua jemaah mazhab Hanafi. Maka berbunyilah jamaah di belakang tu, oh kita ni nampaknya tu, oh imam besar tu Imam Syafi'i katanya. Oh kita kena kunut lah lepas ni. Kenapa pula kata jemaah? Itu Imam Syafi'i, dia mengamalkan kunut. Maka sembahyanglah. Bila sampai masa berkunut, didapati Imam Syafi'i terus sujud. Habis je solat itu berkerumun jemaah. Dia kata, Tuan, kenapa Tuan tak kunut? Sedangkan Tuan berfahaman orang yang berkunut. Bagaimana aku nak kunut sedangkan kubur imam yang memperkenalkan tidak kunut ini Imam Hanafi di depan masjid tu, dekat kawasan masjid, kuburnya di sini. Kerana Imam Syafi'i menghormati Imam Hanafi. Menghormati. Jadi apa nak ikan? Imam-imam besar tak ada dia berkelahi sama dia. Yang berkelahi ni pengikut-pengikut yang ada kalanya pahaman terlalu cetek tapi menghukum kau bid'ah, kau kafir, macam tu je bunyi. Dulu semasa almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Munir dan juga pengarang kitab Fiqh wa Adilatuhu, saya sempatlah mengaji kitab ini. Semasa belajar di universiti, kitab Fiqh wa Adilatuhu, di mana kitab fiqh yang ditulis oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini, dia mahir 4 mazhab dan dia pernah hadir ke Malaysia menerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah semasa hayatnya 2000 berapa belas, saya tak ingat, saya lama dah. Jadi dia bila sembahyang di masjid di Malaysia ini, dia berkunut. Sedangkan fahaman dia tu lebih kepada Hanafi. Dia alim 4 mazhab. Janganlah nak berdebat dengan dia dalam mazhab ni. Dia alim 4. Dia macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dua dah tak ada. Yusuf Qaradawi almarhum, Dr. Wahbah Az-Zuhaili pun almarhum. Tapi mereka ini alim 4 mazhab, sehingga boleh dijadikan pakar ataupun mujtahid yang kalau dia nak buat mazhab kelima pun, sebab perkara-perkara yang tak ada hukum, maka dia pun ijtihad. Banyak perkara tak ada hukum. Bayi tabung uji, apa nak hukum bayi tabung uji? Ini zaman teknologi. Dulu kalau tak ada rezeki, tak boleh anak, maka ambil anak angkat saja. Tapi zaman sekarang ni boleh diteknologikan dengan makmal. Bayi tabung uji ni apa? Sperma orang lelaki, pasangan suami isteri, dua-dua sperma yang daripada suami isteri, yang nikah sah, diambil secara
makmal secara perubatan. Air mani lelaki, air mani perempuan, lalu dibekukan di bawah suhu di makmal supaya dikukuhkan sampai masanya dah kuat bersenyawanya, lalu disuntik semula ke dalam rahim perempuan, isteri mengandung. Jadi berjaya doktor-doktor pakar ini melakukan perkara tersebut. Lalu timbullah soal hukum macam mana ni? Air mani dah keluar, lepas tu masukkan balik. Jadi semua ulama'-ulama' ni berhimpun. Ulama'-ulama' ini berkumpul seluruh dunia. Ketika itu diketuai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Maka rumusan ijma' mereka ini bahawa harus. Tetapi ada perkara yang haram, iaitu apabila katalah suami punya benih tak kuat mandul, yang mandul ni suami. Orang kata bila perempuan tak beranak ni, kau mandul lah, kau mandul. Semua kata perempuan ni mandul. Rupanya lelaki tu masalah. Itu teknologi perubatan boleh kesan. Kenapa marah rumah ni? Sebenarnya tuan yang tak apa ni, tak apa. Saya kau. Saya memang kuat, saya makan tongkat Ali, kau je tak kuat kau katakan. Itu kuat lain. Jadi akhirnya kalau mengguna, tapi sebab hendak anak juga, diambil benih isteri, air mani isteri diambil, bawa keluar, nak disenyawakan dalam makmal ni, dalam tabung uji. Ambil pula air mani orang lain yang kuat. Ni suami ni Ahmad, ambil pula yang Albab punya, masuk. Lepas tu suntik dalam rahim perempuan, bercampur air mani daripada lelaki lain nama Albab, sedangkan suami Ahmad. Bila disuntik boleh mengandung. Yang itu ijtihad para ulama' mengatakan, ijma' mereka mengatakan haram. Itu maknanya ini di antara ruang lingkup bila mahir dalam pelbagai mazhab yang akhirnya berijtihad. Satu perkara yang baru, sebab timbul benda baru. Macam vape lah, kan? Bila rokok tu tahu daripada tembakau, maknanya dikeringkan tembakau tu ada nikotin dan sebagainya, bau asap pun dapat dibau dengan kuat. Pakai vape. Budak pun pandai, kan? Macam ni je bahasa vape tu pakai dekat ni jam tangan saya rupa boleh buka, letak kat mulut dia pun sodot. Bau apple pula tu, kan? Orang yang tak tahu, sedap lah bau budak ni, lalu wangi batu dia, minyak wangi bau apple ni. Lalu orang bertanya, ulama apa hukum ni? Ini isap juga, keluar asap juga. Akhirnya para ulama dia bukan main hukum aja. Ini boleh katakan, sebab ni bukan rokok, ni vape ni, cantik rupa. Tak ada macam tu dah. Mereka merujuk kepada doktor. Mereka merujuk kepada pakar-pakar kimia. Mereka kaji vape ni macam mana buatan bahan itu. Rupanya bahan yang ada bahan kimia. Rupanya lagi bahaya daripada rokok. Maka samalah hukum yang boleh membawa kepada apabila merosakkan, kita jatuh ke lembah kerosakan tadi, maka haram. Jadi itu perkara-perkara melibatkan ijtihad apabila kepakaran itu ada. Tapi berbalik kepada hakim ini tadi, apabila jelas mengamalkan bid'ah yang tak ada batu dalam urusan agama ni, tak ada, tapi dikabarkan ada. Jadi itulah dikatakan bid'ah. Dan bid'ah ini ialah perkara akidah dan perkara ibadah. Kalau perkara-perkara sosial kehidupan manusia, kalau kita tak nak bid'ah, kita kena beli unta lah macam ni. Sebab Nabi dulu kenderaan ialah unta. Sekarang ni motosikal.
Haramlah kita beli motosikal dan pakai motosikal sebab bid'ah, tak ikut sunnah Nabi. Itu bukan perkara akidah dan bukan perkara ibadah. Sebab itu negara kita ini membenarkan ya, segala urusan zakat, zakat pertanian, zakat tanaman, pertanian lah, tanaman tu zakat binatang ternakan. Semua zakat ini digantikan dengan nilai wang. Kita bayar zakat, tak ada kita bawa lembu 5 ekor ke pusat zakat. Dalam mazhab Syafi'i ni bila berzakat ialah sifat apa yang kita zakat. Kalau tanaman tadi, apa tanaman. Kalau ternakan tadi, apa ternakan. Dibawa yang itu. Zaman Rasulullah pun itu yang berlaku. Zakatnya ialah unta. Maka bila sekian banyak unta, sekian tahun dibela, sekian banyak pula zakatnya, maka dibawa. Ini zakat. Serahkan unta. Tetapi Imam Hanafi ada pandangan boleh digantikan dengan mata wang. Dan negara kita pakai. Tapi nak kata salah, tengok negara kita pakai mazhab Hanafi kata, semua ganti duit. Sebab keadaan sekarang ni sesuai. Kalau mana nak ditambat segala lembu tu. Baitul Mal dia ada buat kutipan zakat. Nak sumbek kat mana? Orang bolo lembu sekarang ni pun berterabu dekat tepi jalan. Kan? Saya bertugas di Ulu Gadong, saya tahulah berapa kali mengelak tu. Segala-galanya melintih tu. Saya pagi-pagi buta tu dah pergi dah. Segala-galanya melintih. Paling besar kobau lah. Kobau, lembu, kambing, boruk, monyet, semua melintih. Ya, kawasan bukit, babi hutan pun ada. Ya. Jadi maknanya nak kata bahawa Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'i ini dalam hal jawatan hakim ini tak boleh diberikan kepada pengamal-pengamal bid'ah. Termasuklah maknanya mengamalkan perkara-perkara sihir. Perkara sihir dah tentu haram. Yang ditolak penyaksiannya, orang yang menolak kehujahan ijma'. Ada yang menolak ijma', tak nak terima ijma'. Dia nak terima Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman kepada dalil-dalil setiap perkara. Bila ini hukum je ada dalil, bila ini hukumnya ada dalil, bila ini hukumnya ada dalil. Tak ada dalil, tak ada lah. Jadi maka ijma' pun membuat penentuan. Tapi jenis tak nak terima ijma' ni, tak nak terima, pun ditolak daripada menjadi hakim. Sebab hakim sekarang ni ya, kalau hakim syar'i, macam satu kes yang berlaku, kita pun kena teliti kenapa kes ni berlaku. Yang terkini berlaku yang menyentuh perasaan orang Islam kita. Bila keputusan sebuah mahkamah sivil di sebuah negeri, apabila kes suami isteri yang sudah berpisah, yang asalnya mereka ini mu'allaf, si isteri kekal dengan keimanan dan juga penghayatan sebagai seorang muslimah, pakaiannya masih menutup aurat dan dia mempertahankan akidah dia, tetapi si suami sudah hanyut. Mungkin sudah murtad, mungkin sudah terkeluar daripada Islam. Lalu dia menuntut untuk menuntut hak penjagaan anak melalui mahkamah sivil. Sepanjang ayah dia pernah jaga anak perempuan dia yang masih remaja, dia suruh anak perempuan dia tu minum arak. Dia suruh anak perempuan dia minum arak. Dan dia bela anak dia tu, dia suruh orang lain jaga anak dia sekadar beri upah, dan anak dia tak tentu hala dijaga oleh orang. Ini berlaku. Kemudian keputusan bawa bicara di mahkamah, si ayah ini disokong oleh pelbagai NGO. Pelbagai NGO menyokong, dan peguam-peguam yang beberapa orang yang dikatakan hebat membela si ayah ini supaya dia dapat
bela anak tu supaya penjagaan kepada ayah. Tetapi si ibu ini hanya memberi biro bantuan guaman. Mungkin dia orang susah. Biro bantuan guaman, dan bila nak buat penghujaan, dikabarkan hakim tidak mahu mendengar penghujaan di pihak perempuan, dan dia membuat keputusan hak penjagaan kepada si ayah yang sebelum itu suruh anak dia minum arak. Dan kita tengok video kan, macam mana anak tu menangis peluk mak dia, tak nak pergi dekat ayah dia, nak dengan ibu dia. Dia nak dengan ibu dia. Bagaimana pesanan ibu, jaga ni, jaga tu, jaga ni, jaga tu. Penting peranan hakim ni. Ialah mahkamah sivil lah, dia bukan mahkamah syariah. Ya? Ini yang berlaku. Ya? Jadi banyaklah kalau ikut sejarah semasa Natrah dulu di Singapura, kan, Natrah anak orang Belanda yang zaman Jepun. Bila Jepun dah serang, ibu dan ayah dia lari masuk, Natrah itu dibawa lari masuk ke hutan oleh penjaga dia, Mak Minah. Dan ibu dan ayah pun lari, dan akhirnya dapat lari balik ke Belanda. Sehinggalah berpuluh-puluh tahun, taklah berpuluh tahun, tapi bila umur Natrah itu sudah belasan tahun, dia sudah dijadikan sebagai seorang muslimah. Dia semayang, cakap Melayu. Sehinggalah si ayah ni mengantar pengintip cari, rupanya jumpa. Akhirnya buat tuntutan. Oleh kerana dia bawah umur, walaupun dikawinkan Natrah itu, akhirnya hakim di Singapura masa itu belum merdeka. Ya, bila belum merdeka, tak ada perlembagaan persekutuan. Belum merdeka, segala undang-undang Inggeris terpakai. Sebab kita dijajah oleh Inggeris, segala undang-undang Inggeris terpakai. Segala undang-undang Islam yang ada hukum kanun Melaka dulu yang merupakan hukum syarak, dan hukum 99 Perak yang merupakan hukum syarak, dan banyak negeri-negeri yang mengamalkan hukum syarak ketika itu. Tapi bila Inggeris masuk, dia tukar kepada undang-undang Inggeris. Kita pun tahu sejarah itu. Akhirnya mahkamah memutuskan apa? Natrah diambil oleh ibu dan ayah. Menangislah Mak Minah, terpisah, bercerailah dengan suami, dipisahkan, dia kahwin untuk menyelamatkan dia. Dan Natrah pun dia sudah lama dengan Mak Minah ni, maknanya dia nak duduk di tanah Melayu. Bawa. Bila bawa balik ke Belanda, dia tidak dijaga oleh ibu dan ayah dia juga, tetapi di rumah kanak-kanak di gereja. Ya, sebab nak diajar ajaran Kristian, sehinggalah dia akhirnya dah tak ada kemampuan, dia murtad. Dia dimurtadkan, dan akhirnya dia berkahwin secara Kristian sampailah dia mati. Ya, ada artikel kisah dia. Ya, dia umur dia panjang juga. Tapi apa jadi di Singapura? Bangkit orang kampung masa tu. Bukanlah saya kata kita merusuh, tapi semangat masa itu. Yang ini tak ada satu pun. Tapi saya dengar khabar sudah ada pihak yang nak membela nasib. Kena bela lah. Sebab apa? Ayah suruh minum arak. Asasnya dia Muslim dulu. Jadi itu hakim, tuan-tuan. Jadi perlu hakim ini orang yang ada keimanan. Sebab itulah sifat adil itu, sampaikan mazhab Syafi'i ini agak ketat, sehingga pengamal bid'ah, ya, ditolak penghakiman dia. Orang yang tidak menerima kehujahan ijma' juga ditolak pada mazhab Syafi'i. Orang yang menolak beramal dengan hadis ahad. Apa dia hadis ahad? Hadis ni banyak. Dia dua kategori yang besar. Satu hadis mutawatir, satu hadis ahad. Hadis mutawatir ini umumnya ialah hadis-hadis yang diriwayatkan lebih daripada dua orang.
Sebab bila lebih daripada 2 orang, katalah 3 orang, dia satu peringkat, mustahil sahabat ini berkomplot untuk membohongi Nabi, melainkan orang munafik lah. Bila dah ramai sahabat, dalam tu ada Umar, ada Abu Bakar, ada ni, semua terima hadis ini, maknanya mendengar Nabi berkata, mustahil mereka ini berpakat nak tipu Nabi, nak bohongi Nabi, nak jatuhkan Nabi, nak kenakan Nabi. Mustahil. Ini sahabat. Tapi kalau seorang 2, barangkali iya. Maka bila keadaan itu jadi 2, maka dikategorikan sebagai hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Hadis mutawatir ni hadis yang sahih, hadis hasan sahih, hadis sahih. Ini mutawatir. Maknanya hadis-hadis ini boleh dibuat dalil dan hujah kepada hukum hakam. Manakala hadis ahad ni banyak, ada 13, berbelas-belas. Yang paling tapi bila sebut hadis maudhu' ini, hadis palsu, dia tidaklah hadis, tapi dikategorikan sebagai hadis palsu kerana beramai pencipta hadis palsu ini. Sampai kan orang meniaga terung Arab ni, terung yang bulat tu, dia jual terung. Dia nak lariskan terung dia boleh berkata, sami'tu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan terung itu sebiji terus masuk dalam mulut. Nabi kita ni orang tua, yo kalau kita dapat terung yang besar tu sikitlah. Kalau terung kecil tu yo kan, sebiji besar macam apple tu taruh masuk dalam mulut, nak menggambarkan Nabi suka sangat terung ni. Jadi bila orang dengar, yo kalau Nabi makan macam tu, ramailah bali terung dia. Rupanya bila disiasat oleh pengkaji hadis, dia penipu. Itu hadis maudhu'. Masuklah. Pemain dah lambat sampai tadi kan. Kita bagi laluan azan lah, tapi saya akan tamatkan juga. Sebelum tu bagi laluan azan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum saya tangguhkan kuliah, satu lagi perkara, syarat sifat adilnya seorang hakim ini, selain daripada bukan pengamal bid'ah, yang tidak menolak penyaksian atau yang tidak menolak kehujahan ijma', yang tidak menolak hadis-hadis ahad, walaupun hadis ahad ni ada hadis dhaif, tapi hadis dhaif ni kalau disokong hadis-hadis lain, masih lagi boleh diterima. Ini ditolak terus. Dan akhir sekali, orang yang menolak ijtihad berdasarkan menolak kias. Jadi sumber hukum Islam ni Quran, hadis, ijma' ulama' dan kias. Kias ini perbandingan. Contohnya macam mana ulama' di Malaysia menghukumkan dadah haram. Tak ada dalil Quran, tak ada dalil hadis, tetapi menggunakan ayat pengharaman arak kerana adanya ilat yang sama, iaitu memabukkan. Arak memabukkan, maka diharamkan sebab dia bila mabuk merosakkan manusia. Maka dadah ni ada perkara yang sama ilat dia, iaitu memabukkan, akal hilang pertimbangan bila dia menggunakan dadah. Dan akhirnya maka hukum daripada arak yang haram itu dengan ilat yang sama kepada dadah, maka dihukumkan dadah itu haram. Tapi bila seorang itu menolak penghujahan daripada kias ini, maka kalau dia menjadi hakim, Imam Syafi'i, dia menolak hakim yang menolak kias ini. Menolak kias ini. Jadi Imam Syafi'i seorang yang meraihkan kias. Dan dalam keadaan moden sekarang ini banyak perkara kena menggunakan kias. Jadi kias ini salah satu daripada sumber hukum dalam usul fiqh. Jadi itulah berat dan besarnya tanggungjawab seorang hakim. Dia mesti berwibawa dan dia tak boleh sembrono. Dia tak boleh sembrono, bukan saja dia ada ilmu, tetapi dia mengambil kira pertimbangan itu adalah seadil-adilnya dengan pegangan-pegangan yang tertentu tadilah, seperti ahli sunnah wal jamaah. Dan kita ini di negara kita mazhab Syafi'i, ada kalanya diraikan, dan di samping itu menggunakan juga kaedah yang lain seperti ijma' dan juga kias. Jadi hakim ni dia sepatutnya mahir tentang usul fiqh. Baik. Jadi sekadar itu tuan-tuan, kita tangguh dulu. Selesai pada perkara yang kelima tadi, bersifat adil, sebab sambung daripada minggu yang lalu. Selepas ini ada perkara yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Masih lagi tentang syarat-syarat hakim ini. Boleh mendengar, boleh melihat, boleh bertutur, berkelayakan menjalankan tugas hakim, dan mampu berijtihad. Itu sekali. Jadi segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebarang kekurangan, marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.